Ini perkara yang kita kena tahu jugalah. Dalam satu-satu kematian, ya, adakah si mati ada meninggalkan wasiat ataupun tidak? Ya, cuba kita ingat-ingat balik, ya, cuba kita flashback balik bagi harta-harta pusaka yang belum dibahagikan. Kalau sekiranya si mati, ada tak dia pernah menyatakan sesuatu yang dia nak berikan hartanya kepada seseorang tapi selepas meninggal dunia? Ya, walaupun dia tak sebut perkataan wasiat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i disebut kalau sekiranya seorang itu meninggalkan satu harta untuk diterima selepas meninggal dunia, walaupun dia tak sebut perkataan wasiat, maka itu adalah wasiat. Ya? Maksudnya di sini kita cuba ingat balik, ada tak seseorang si mati itu dia menyatakan, contohnya dia kata, nanti kalau ayah meninggal, kebun belakang rumah ni ayah nak wakafkan lah. Contohnya dia kata gitu. Bermaksud itu adalah wasiat sebenarnya yang perlu dilaksanakan oleh waris. Isunya di sini ialah antara wasiat dengan faraid, yang mana yang utama sebenarnya? Adakah hak waris-waris dalam faraid ke wasiat dulu? Ini yang ramai orang keliru. Dalam Quran, kita balik semula kepada ayat Quran surah An-Nisa ayat 11, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ya. Pembahagian harta pusaka itu dibuat setelah dilaksanakan wasiat si mati dan dilangsaikan hutang si mati. Dalam konteks ini, walaupun dinyatakan perkataan wasiat dulu kemudian hutang, tetapi sebenarnya hutang dulu perlu diselesaikan dan kemudian barulah wasiat dilaksanakan oleh si mati. Dan wasiat tu wasiat yang macam mana? Wasiat yang diberikan kepada bukan waris. Wasiat yang diberikan kepada bukan waris. Macam yang saya bagi contoh tadilah, dalam konteks wakaf, dia wasiatkan, dia kata nanti kalau ayah meninggal, kebun belakang rumah ni ayah nak wakafkan. Bermaksud itu adalah pemberian harta bukan untuk waris, tetapi sebaliknya untuk diwakafkan. Maka itu termasuk sebagai wasiat yang wajib dilaksanakan pada kadar tidak melebihi daripada 1/3 harta pusaka si mati, setelah ditolak hutang dan juga setelah ditolak pengurusan jenazah. Harta bersih lah, harta bersih peninggalan si mati. Kalau lebih 1/3? Kalau harta itu melebihi daripada 1/3, contohnya nilai tanah yang nak diwakafkan itu 1/2 nilainya daripada keseluruhan harta si mati, maka yang wajib dilaksanakan adalah 1/3. Dan kalau nak dilaksanakan mengikut nilai tanah tersebut yang mana nilainya menjadi setengah, perlu mendapat persetujuan daripada waris-waris. Bermaksud kalau waris setuju untuk diberikan tanah wakaf ini pada kadar yang melebihi daripada 1/3 dengan izin daripada waris, maka dibenarkanlah. Tapi kalau waris-waris tak setuju, maka 1/3 daripada harta pusaka si mati sahaja yang perlu diwasiatkan, dijadikan wasiat untuk wakaf tersebutlah. Dan dalam konteks kalau sekiranya wasiat itu adalah wasiat kepada waris, ya, sama ada kurang 1/3 ke lebih 1/3 ke, contoh ayah kata, ayah wasiatkan kebun belakang rumah ni ayah bagi anak yang bungsu ni. So dia ada anak 3 orang lagi, tapi dia bagi anak yang bungsu. Jadi dekat situ kita faham wasiat itu adalah wasiat kepada waris. Jadi wasiat kepada waris ini, bagaimana untuk melaksanakannya ialah dia perlu mendapat keizinan ataupun persetujuan daripada waris-waris. Kalau waris-waris setuju dengan wasiat tersebut yang dibuat oleh arwah bapaknya pada masa hidup, maka bolehlah. Tapi kalau tak dipersetujui oleh waris-waris, maka harta-harta pusaka si mati akan dibahagikan secara faraid kepada waris-waris. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang ramai orang keliru ni, antara wasiat dulu ke faraid dulu. Jadi kadang-kadang wasiatnya tak dilaksanakan pun, dia hidden, dia hidekan benda tu, dia sembunyikan. Jadi bila dah 3-4 tahun, bila dah jumpa orang ramai dan sebagainya, dah faham, rupanya arwah ada wasiatkan lah, tapi harta pusaka dah bagi, macam mana tu? Ini yang kita tak naklah berlaku sedemikian dalam masyarakat, yang mana menyebabkan harta pusaka yang sepatutnya dah wasiatkan untuk jariah dia sebenarnya, tetapi tidak dilaksanakan oleh waris-waris, dan waris-waris mengambil hak-hak tersebutlah.